Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya Hajar Raziah binti Haji Bakar, Guru Besar SK Sirusa Polisen. Buku saya pada pagi ini bertajuk Pengurus yang Baik. Saya memilih buku ini kerana ia banyak mendidik diri saya bagaimana hendak menguruskan warga sekolah dengan berkesan. Seterusnya, menjadikan sekolahku sejahtera. Buku ini mengandungi 7 bab utama. Bab 1 buku ini memerihalkan tentang seorang pengurus yang baik tidak dapat lari daripada hubungannya dengan manusia. Hubungan yang baik antara manusia bermula dengan keinginan melayan manusia dengan adil, jujur dan bertimbang rasa. Pengurus atau ketua yang baik perlu sentiasa menjaga kebajikan staf ibarat mesin memerlukan pelincir supaya sentiasa lancar pergerakannya. Sama juga dengan manusia, perlu sering bertanya khabar di antara satu sama lain. Anugerahkanlah pekerja kita penghargaan. Ianya bukan berdasarkan gaji semata-mata. Kadang-kadang kata-kata motivasi yang diucapkan oleh seorang ketua mampu membuatkan staf kita semakin bersemangat untuk bekerja dan sentiasa rasa mereka dihargai. Bab 2 pula mengisahkan tentang bagaimana seorang pengurus yang baik mahu melihat kerja dan stafnya membangun. Mereka yang bekerja melakukan perkara yang sama bertahun-tahun pastinya ada daya penurunan. Maka seorang ketua atau pengurus mahu pastikan staf diberi latihan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan selaras dengan arus pemodenan. Selain itu, pengurus juga boleh menggilirkan staf dengan tugas baharu. Pengurus akan sentiasa bekerja dengan ramai orang. Satu hal yang perlu diingat adalah setiap orang adalah berbeza-beza. Setiap orang mempunyai ego dan keinginannya yang tersendiri. Pengurus perlu mempercayai staf dalam melakukan satu kerja. Dalam pekerjaan, kita pasti akan berjumpa dengan orang yang pemalas dan pandai ambil kesempatan. Pengurus mesti sentiasa memeriksa kemajuan staf kerana seorang staf boleh mengganggu kecekapan keseluruhan kumpulan. Bak kata pepatah, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Bab 3 pula, pengurus yang baik harus bersifat terbuka. Biasakan mendengar nasihat dan pendapat orang yang bekerja untuk kita. Hal ini kerana sesuatu dapat diperbaiki dengan mendengar pandangan orang lain. Selain itu, kurangkanlah memo dan pesanan. Jika tidak dapat berjumpa staf secara peribadi, telefonlah. Hal ini lebih baik daripada memo atau pesanan. Pernahkah anda terfikir, adakah staf anda bekerja untuk anda atau bersama anda? Jika bersama anda, akan menimbulkan galakan. Ini membuatkan staf merasakan mereka sebahagian daripada pasukan kita. Seterusnya, bab 4 mengisahkan tentang bagaimana pengurus mengatasi staf. Setiap orang sukakan penghargaan. Sebagai pengurus yang baik, sentiasalah menghargai staf anda. Hormati staf kita dengan cara yang teristimewa. Pujilah kerja yang mereka lakukan dengan baik di hadapan orang lain. Pengurus yang baik juga memberikan pujian untuk perkara-perkara kecil, juga perkara yang besar. Jika ketua mengiktiraf staf mereka, berbincang dengan mereka dan menghargai kerja mereka, akan menjadikan hari-hari seperti hari gaji. Kesilapan tidak bermakna seseorang itu tidak bagus. Tegurlah dengan cara yang baik dan terbuka. Kesilapan sentiasa boleh diperbaiki. Seterusnya, bab kelima dalam buku ini bercerita tentang apakah yang menjadikan seseorang itu pemimpin yang baik. Untuk menjadi pemimpin yang baik memerlukan keberanian. Kebijaksanaan saja tidak mencukupi. Hidup sebagai pemimpin memang sukar kerana perlu menjadi seseorang dan meletakkan dirinya di suatu tempat. Ketua tidak semestinya menjadi pemerhati sahaja. Lazimnya, mereka merupakan orang yang sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan di tempat kerja. Jika ketua meringankan peraturan, semua orang akan melakukan yang sama. Ketua yang cemerlang memberi inisiatif.
Jika ketua tidak menggalakkannya, staf tidak akan datang berjumpa dengan ketua dengan idea yang baru. Ketua yang baik juga mewujudkan suasana bekerja bersama-sama. Ketua dan staf di satu pihak yang sama. Ketidakselarasan akan membawa kepada keadaan pilih kasih dan diskriminasi. Ketua yang baik juga tidak akan membuat orang menunggu-nunggu kerana sedar setiap masa adalah berharga. Seterusnya, paksaan dan ancaman tidak berkesan. Sebaiknya tunjukkanlah kepada staf mengapa mereka perlu melakukan perkara tersebut dan mereka akan melakukannya sebaik mungkin untuk menjadikan kerja itu menarik. Ketua yang baik juga perlu menerima dengan rela jika staf datang membuat aduan. Jangan anggap suatu aduan itu secara peribadi. Berbuallah dengan staf adalah sebahagian penting tugas kita sebagai ketua. Seterusnya, bab ke-6 dalam buku ini mengisahkan bagaimana seorang pengurus yang baik itu mengatur kerja mereka. Sentiasa mengutamakan pelanggan sebelum urusan peribadi. Ketua juga perlu sentiasa pandang ke depan sebelum memutuskan sesuatu perkara. Timbang tara kesukaran yang akan dihadapi akan datang. Apabila memberikan arahan, berikan bersama dengan penjelasan. Terangkan dengan mudah dan sertakan satu atau dua contoh. Ketua juga perlu memastikan arahan anda benar-benar difahami. Tanya beberapa soalan dan lihat kefahaman staf kita bagaimana. Ketua harus bersedia dengan pelbagai soalan. Jangan memarahi mereka jika staf banyak bertanya. Elakkanlah pertelingkahan. Ketua perlu melihat satu masalah dari semua sudut. Gunakan ramalan dari imajinasi anda dalam merangka kesan jika suatu keputusan itu telah pun diputuskan. Pastikanlah tiada staf yang merasakan diri mereka terpijak atau terancam. Bab terakhir dalam buku ini pula bercerita tentang apa yang perlu dielakkan sebagai seorang pengurus yang baik. Jangan jadikan staf anda sebagai boneka. Anda perlu bijak mengurus staf kita. Kita juga tidak digalakkan untuk menyuruh staf dengan ayat-ayat perintah, tetapi gunakan alasan dan akal budi. Jangan gunakan ancaman kepada staf. Elakkan memaki staf menggunakan perkataan-perkataan yang kesat dan negatif. Hal ini boleh melukakan hati banyak pihak. Tambahan lagi, sebagai ketua, jangan berdendam. Kadang-kadang staf menyakitkan hati dan membuat kita marah. Tak mengapa. Marah sebenarnya satu emosi yang sehat, asalkan anda tidak menjadikannya sebagai dendam. Ketua juga perlu belajar menghindarkan diri daripada membuat keputusan ketika dalam tekanan atau emosi. Ketua yang baik juga tidak boleh pilih kasih. Staf tidak akan menghormati ketua yang suka pilih kasih. Ketua juga perlu lawan godaan kabar-kabar angin. Jika mempunyai masalah, panggil staf secara personal dan berjumpa. Ketua juga perlu belajar merahsiakan hal-hal sulit dari pengetahuan staf. Akhir sekali, ketua yang baik perlulah tegas tetapi berpatutan, bertindaklah secara bijaksana dan diplomasi. Semoga buku ini bermanfaat untuk semua. Buku ini telah dikarang oleh C. Northcote Parkinson bersama dengan M.K. Rostomji dan telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1992. Sekian, terima kasih.